العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا جنة مع الإيمان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada Afadhil Ustaz dan semua jemaah pencinta ilmu yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu yang barakah pada malam ini. Moga pengajian kita ini menjadi amal ibadah yang diredai dan dirahmati Allah. Amin. Kuliah isyak kita ini daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman, akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haji Muhammad Khairul Fahmi bin Muhammad Anwar dengan pengajian berkitab kita Ziarah ke Alam Barzah dan bacaan surah Al-Mulk. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan Ummul Quran Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan tidak lupa juga kepada semua para pejuang Palestin dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. نتقرب إلى الله بالذكر الحكيم ونبتدئ بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormatnya, dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا وقدوتنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah, kalau ya Allah yang boleh membolak balik hati kami, tsabbit qulubana ala dinik, kau tetapkan hati kami pada malam ini di atas landasan agama Islam. Allahumma ya musarrifal qulub, ya Allah, kaulah ya Allah yang boleh mengubah hati-hati kami. Sarrif qulubana ala ta'atik, engkau ubahlah hati kami daripada hati yang penuh kelalaian kepada hati yang penuh ketaatan, daripada hati yang penuh hasad kebencian kepada hati yang penuh rahmat kasih sayang. Allahumma ftah alaina, ya Allah bukakan ke atas kami hikmataka, hikmah kebijaksanaan kepada kami, wansyur alaina, dan limpahkan kepada kami ya Allah min khazain, dari segala sudut khazanah rahmatika, rahmat kasih sayang kepada kami ya arhamar rahimin, wahai Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bersyukur pada Allah di atas nikmat kurniaan yang telah Allah beri. Moga-moga menjadikan kita semua orang yang bersyukur. Jadi kita terus sambung kepada bab yang kedua dalam kitab Ziarah Alam Barzakh, iaitu kitab coklat ni, kan?
Jadi tajuk yang kedua adalah larangan mengharapkan kematian. Ataupun dalam bahasa Arabnya di sini bab an-nahi an tamanniyal maut. Larangan untuk berharap kepada kematian, wa du'a bihi. Berdoa pun tak boleh, berharap pun tak boleh kalau rasa mati ni baiklah gitu. Dan untuk lidurri nazala fil mali wal jasadi, iaitu dalam bab musibah dunia. Bukan musibah akhirat, tapi musibah dunia. Contoh, kita bankrupt, berniaga kan. Benda-benda dunia lah. Saya rasa Ustaz, anak saya tu, Ustaz, anak saya ni dia nak mati Ustaz. Dia nak bunuh diri, dia nak mati. Dia kata kalau tak dapat dengan kahwin dengan Ustaz Khalil Fahmi tu rasa dia nak mati. Dia nak kahwin juga contohlah. Dia begitulah, benda musibah dunia ni dia tak boleh. Musibah akhirat lain. Kita akan bincang musibah akhirat. Ini musibah dunia. Dia rasa dia banyaklah orang yang bunuh diri sebab berniaga, bankrupt, putus cinta pun kadang-kadang begitulah. Sikit je nak bunuh diri, sikitnya nak mati, sikit je nak mati. Jadi adakah boleh? Maka tidak dibenarkan sedikit pun. Asy-Syaikhan. Apabila makna Asy-Syaikhan ni maknanya Imam Bukhari, Muslim. Ni Asy-Syaikhan tu maknanya dua syekh ini iaitu muttafaqun alaih. Hadis dia iaitu dikata daripada Anas bin Malik. Daripada Anas bin Malik. Dikata la yatamanna ahadukum di antara kalian tidak layak ataupun tidak boleh mengharapkan kematian. Kan? Jadinya di antara dua hadis Bukhari Muslim ni dikata la yatamanna ahadukumul maut lidurri nazala bih. Seseorang di antara kamu tidak dikata tak boleh mengharapkan kematian. Ataupun dikata tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian kerana musibah dunia yang menimpa diri dia. Musibah sakit, musibah dia aksiden, patah kaki. Jadi gitulah, dia macam hampa hidup, putus asa hidup, nak bunuh diri. Tak boleh. Nabi tak beri. Dan dikata seandainya fa in kana la budda mutamanniyan, sekiranya tak boleh tidak, dia nak juga berdoa dan mengharapkan kematian. Ada tak di antara kita yang memang tak boleh tidak, dia nak mati juga? Dia nak doa juga kepada Allah supaya dia mati. Nak doa. Jadi kita ni ada musibah. Contoh, kita ni Masya Allah kena tipu dengan anak kita. Kita kena tipu. Saya baru-baru ni pergi, bukan baru ni lah, ada sebelum ni, masa PKP, ada waktu tu saya pergi satu tempat di mana, di Kulai, di pejabat tanah. Masa tu saya ada beli tanah. Jadi bila saya ada beli tanah tu, saya nak tukar, dan ada satu pakcik tu dia macam duduk. Lepas tu dia dah keluar, pegawai pejabat tanah tu cakap, Fahmi, Cik Fahmi nak tahu tak kisah apa tu? Pakcik tu tadi dia ada kaya, dia sangat kaya. Dia ada berapa ratus ekar tanah. Dia baru dia nak jual tanah. Jadi proses nak jual tanah tu dia mudahnya suruh anak dia. Jadi proses nak jual dan nak dia berapa ekar tanah tu dia nak beri kepada anak dia, dan kemudian bayaran masuk tu kepada anak dia dulu. Jadi ada orang nak bank in duit, di bank in kepada anak dia berapa ratus ribu, 400 ribu. Dia 800 ribu tu dia bayar, 400 ribu ke? Bukan 400 ribu, dia nak kat juta juga. Besar akaun. Anak dia pun hilang. Dia kata sebulan anak dia hilang. Jadi dia tengah proses macam mana. Jadi kadang-kadang kecewa. Kita nak letakkan anak kita sebagai senang bicara, masukkan duit. Bapak-bapak tak kerti je. Tiba-tiba dah masukkan duit, bapaknya pula hilang. Kesian, menong dia. Rupanya bukan anak dia memudahkan hidup dia, anak dia memudaratkan dia. Anak dia memudaratkan dia. Jadi ni dia kena tipu lah. Dia tak sangka lah dia kena tipu sebab anak dia tu anak yang paling baik dengan dia lah, duduk dengan dia. Tapi tak tahu, wallahu alam. Jadi kita tak tahu cerita macam mana. Cuma nak bagi tahu kita kecewa lah. Ada orang kecewa sampai nak bunuh diri. Kan? Ada orang kecewa. Muka surat berapa? Muka surat 9. Muka surat 9. Jumpa tak? Kita ke sama kitab. Kita takut lain lah. Boleh confirmation kan yang dari kitab ni. Muka surat 9. Tajuk dia larangan mengharapkan kematian ketika ditimpa musibah. Kalau ada yang confirmkan, boleh tak dia confirmkan betul tak betul muka surat 9? Maksudnya kalau betul, maksudnya samalah muka suratnya.
Sebab kalau macam Syama'il Muhammadi, dia kadang-kadang kitabnya lain. Okey betul. Okey, daripada hadis Bukhari Muslim tadi, dia kata kalau kita nak doa, nak juga doa. Doa dia apa? Ya Allah. Bahasa Arab dia saya baca dulu Allahumma ahyini ma kanatil hayati khairan li wa tawaffani idza kanatil wafati khairan li. Doa dia gitulah. Ya Allah, berikanlah, makna dia begini. Biarkanlah aku tetap hidup. Jika hidup itu baik bagi aku, tetapi matikanlah aku jika kematian itu lebih baik bagi aku. Atau kama qala rawahul Bukhari wal Muslim muttafaqun alaih. Jadi kalau mungkin pak cik tu dia kecewa dengan anak dia. Mungkin lah. Tak tahu Dia sampai doa nak mati ni. Jadi dia boleh doa, boleh. Cara dia, syarat dia baik dan buruk mesti disandarkan kepada Allah. Contohnya doa yang Nabi sebut tadi. Ya Allah, biarkanlah aku tetap hidup ya Allah. Kalaulah hidup ni masih baik bagi aku kecewa hidup. Sekiranya ya Allah, kalaulah aku mati ni lebih baik, matikan aku. Dia gitu maksud. Boleh faham tak? Ada orang dia kecewa hidup dia, kecewa sungguh. Sebab dia tak ada kecewa sangat kalau, saya rasa pakcik tu tak kecewa sangat kalau kawan dia yang khianat dia. Pakcik tu mungkin tak apa-apa kecewa kalau mungkin isteri dia khianat dia. Sebab dia orang luar. Isteri, suami ni orang luar. Tapi yang dia tak sangka mungkin dia rasa kecewa sungguh sebab anak dia darah daging dia. Dia kecewa sungguh. Dia memang terkilan dan cukup terkilan. Dia serap berkali-kali diulang, pakcik tu terkilan sungguh. Dia bukan pasal duit dia hilang sebab dia ada tanah lain. Dia ada lagi tanah yang lain. Dia ada banyak tanah. Cuma dia terkilan. Dia terkilan tu yang dia macam terasa sampai hari ini dia sebab. Kerana tanah ni menyebabkan anak dia lari. Dah lah, dia kehilangan dua benda lah. Kehilangan kepercayaan kepada anak, satu hal lah. Kehilangan harta, 400,000, satu hal lah. Tapi kehilangan anak dia. Seolah-olah anak dia mati dah. Kalau anak dia mati, okey. Kita sedih kematian anak. Tapi hari ni dia akan kehilangan anak dia. Mungkin untuk selama-lamanya. Sebab anak dia takut anak balik bercuri. Jadi benda ni yang menyebabkan hari ni dia sedih. Double, triple lah. Mungkin anaknya kena colik. Kalau gitulah. Wallahualam. Allah. Mungkin juga. Sebab tu kita tak tahu apa kisah dia. Cuma nak sebut dia terlebih kepada terkilan. Okey. Tapi takdir tetap takdir. Okey. Kak Nurmawati, Mak Teh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik Irma, waalaikumsalam. Dan juga, okey, Zainab Long. Okey, Kak Zakia Abdullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, yang kedua. Abu Hurairah berkata, meriwayatkan daripada, ni hadis rawahul Muslim. Tidak boleh salah seorang di antara kalian, tidak boleh di antara kalian untuk mengharapkan kematian. Dan tidak juga boleh berdoa agar segera mati sebelum kematian itu menjemputnya. Okey Dia gini sebenarnya. Dikata makna dia, wala yad'u, tidak boleh memohon kematian, meminta mati min qabli ayyatihi, sebelum ajal sampai. Ajal dengan minta mati lain. Contoh kita nak bagi. Kalau saat mana kita hari ni kita rasa kita sakit. Kita rasa macam baik matilah. Tapi sebenarnya ajal kita, kalau kita usaha, kita boleh hidup lagi ni. Kita belum tahu lagi sebab kita belum ajal. Ustaz Hanafiah Razak. Kan? Hanafiah Malik Razak pula. Kan? Jadi yang dia ni minta supaya dia pernah ada satu masa dia pernah di forum dengan saya pernah 3 kali. 3 ke 4 kali Berapa banyak kali di Johor ni. Jadi waktu tu dia bagi tahu banyak kali lah. Dia ada satu doktor tu pernah letak tarikh kematian dia sebab dia kanser kan. Tapi dia ni waktu sebelum dia mati tu dia macam dia nak supaya dia mati dalam keadaan mengajar. Dia makin mengajar banyak. Jadi bila dia mengajar sampailah tarikh dia pergi umrah, dia pergi itu. Tapi bila sampai tarikh mati, dia tak mati-mati. Sampai sekarang. Sebab mungkin keyakinan dia kepada hidup tu tinggi kan. Jadi dia ni hidup terus. Ada satu hari bapak saya cerita. Ada seorang lelaki ni dia dikatakan oleh doktor dia akan mati sekian. Ni cerita betul ni. Kan?
Dia laki tu, dia kata ada sekian-sekian dia akan mati. Jadi apa yang dia buat? Dia mula jual harta dia. Dia mula jual tanah dia. Dia jual tanah dia, walaupun anak dia tak setuju, dia jual. Dan kemudian dia enjoy. Ini kesilapan dia lah, adalah dia enjoy. Dia enjoy harta. Dia seolah-olah tahu dia akan mati, maka dia jual dan dia beli kereta, dia jalan sana sini. Dia macam enjoy. Dia macam lupa diri je. Tapi masa yang saya cakap tu dah bertahun lah. Mungkin 5-6 tahun. Tapi orang tu masih hidup. Tak mati pun. Jadi ni sebenarnya, hidup ni sebenarnya kalau positif, biasa tak mati. Dia kalau kecewa dia duduk terbenung, tu bahasanya dia akan terus. Maksudnya, andaian-andaian lah para doktor dia akan mati. Dia akan begini, akan begitu. Tapi sebenarnya ajal dia belum sampai. Belum sampai. Kalau Allah nak bagi dia sihat, dia sihat. Jadi kat sini, bahawa dikata tidak boleh berdoa. Walaupun kita rasa dia hampir mati, tapi selagi mana kita belum sampai, ajal kita belum sampai, nyawa kita ni terputus, roh kita terputus daripada jasad, selagi itulah kita mesti mengharap kepada Allah untuk kita hidup. Itu maksudnya. Ataupun lagi baik, dikata gini, jangan kamu mengharap mati sebelum ajal. Pernah tak kita dengar perkataan, siapa yang cakap tu? Pernah tak kita dengar perkataan ni tu? Saya rasa cerita dulu, Nordin Ahmad ke siapa? Yang cerita Melayu tu. Pantang maut sebelum ajal. Pernah dengar tak? Dia ada cakap perkataan dia, saya ingat cerita Melayu, pantang mati sebelum pantang sebelum ajal. Maksudnya dia sarung perut dia, kata sarung dia punya ni, dia pantang walaupun dia dah duduk berada di depan maut. Orang keliling dia. Kan? Dia masih lagi angkat pedang dia, dia cakap lagi, pantang maut sebelum ajal. Maksudnya dia akan pertahankan darah ketitisan yang terakhir. Sebab ajal belum sampai. Banyak benda boleh berlaku, ajal belum sampai, Nabi tak kata, okey, suruhlah dia dah ramai sangat ni. Tak apa, matilah. Okey, angkat tangan. Okey. Tak, dia selagi boleh dia angkat pedang dia dan dia berlawan sampai titisan terakhir. Dia takkan pernah menyerah kepada mati. Sebab ajal waktu tu belum sampai. Belum sampai. Jadi pantang ajal sebelum pantang maut sebelum ajal. Sebab maut ni mati. Ajal tu takdir. Takdir yang memang tetap. Ajal di sini tetap, tak boleh berubah. Kalau kita buka surah Ali Imran, ajal tetap. Waktu kita sa'ah, walaupun lambat ataupun cepat, wala ta'akhir, dia tidak akan tercepat walaupun terlambat. Dia mati tetap. Contoh yang di sini, contohlah, kita mati, adik Irma mati. Adik Irma mati lagi 50 tahun. 50 tahun lagi mati. Contoh. Lagi 50 tahun mati. Pada tarikhnya tetap. 27 hari bulan 6. Contoh. Mati. Tetap matinya itu tak boleh berubah. Asbab mati dia boleh berubah. Asbab mati dia Allah akan bagi asbab mati dia terbegini, mati begini, mati begini. Tapi tarikh kematian dia dah ditetapkan dalam Lauh Mahfuz. Tarikh mati saya dah ada dah. Cuma tak ada beritahu bila. Jadi, kita selagi mana ajal itu memang tetap. Jadi kita tak tahu. Tak tahu. Jadi ingat, ketahuilah sambungan dia. Dia kata, sesungguhnya apabila seorang di antara kalian meninggal, mati, maka terputuslah amalnya. Ingat, kalau kamu minta kamu mati, apa yang paling mengerikan adalah yanqati' amaluh, terputus amalnya. Sesungguhnya seorang mukmin tidak akanlah bertambah umurnya kecuali hal itu menjadi baik dan menjadi benda yang berfaedah, fadilah kepadanya. Jadi semua kat sini ibu-ibu yang beragama Islam, beriman kepada Allah, sekiranya kita hidup, orang beriman ni, kalau kita semakin panjang usianya, tidak lain melainkan kita menjadi semakin baik. Manusia ni kalau dia benar-benar beriman, melainkan umurnya menjadi panjang, itu baik baginya. Baik baginya. Melainkan orang yang kafir, semakin mana dia kufur kepada Allah. Tapi kalau orang yang jahat, kita tengok hadis daripada Rawahul Bukhari yang bawah, hadis yang ketiga, dikata daripada Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata, tidak boleh salah seorang di antara kalian mengharap kematian. Kerana sebab jika dia baik, contohnya dia ni orang baik, dia orang solat, orang puasa, maka sekiranya dia hidup, panjang umurnya, semakin bertambah baik.
Dan jika seorang pula dia jahat, dia tengok dia ni jahat, kan? Jangan juga minta mati. Anak kita ni jahat, baiklah dia mati cepat. Tak. Bila anak kita jahat, kita biarkan dia panjang umurnya. Kerana jahat mungkin ia akan meninggalkan kejahatan itu. Atau kama qala rawahul Bukhari. Sebab suatu saat nanti dia akan meninggalkan. Siapa di antara kita yang umur dia panjang hari ni, dia dapat melihat kejahatan dia dulu. Siapa kat sini? Ada tak antara kita yang dia umur dia panjang, baik untuk dia? Sebab dia dulu waktu Allah tak tarik nyawa dia waktu dia jahat. Allah tak tarik nyawa dia waktu dia belum fikir pasal haji, belum fikir pasal zakat, belum fikir pasal solat, belum fikir pasal puasa, belum fikir pasal fidyah puasa, belum fikir pasal itu, pasal ini. Belum fikir lagi banyak. Belum tutup aurat dengan cara yang betul. Allah tak tarik nyawa waktu tu. Allah panjangkan usia dia sampai hari ini, dia panjang usia, dia dapat meninggalkan kejahatan itu. Sedikit demi sedikit dia dapat meninggalkan kejahatan tu, meninggalkan solat. Dulu selalu tinggal solat. Tak pun tinggal solat, lama-lama dia jadi orang yang tak meninggalkan solat. Tapi umur 30-an, 40-an masih lagi tak tinggal solat tapi meninggalkan awal waktu. Tapi hujung sampai 40, masuk 50, mula awal waktu. Sampai 60 tahun, ya Allah, dia solat awal waktu. Solat awal waktu. Jadi umur yang panjang itu semakin lama semakin baik. Walaupun asalnya dia jahat, umur yang panjang menyebabkan dia meninggalkan kejahatan dan melakukan kebaikan. Ataupun dia dah bertaubat dari dosa dia. Dan yang kedua, yang pertama tu adalah kerana dia, kalau dia memang baik, dia memang dari muda baik lah. 30 baik, 40 baik. Tapi makinlah dia berumur, makin bertambah baik. Ada orang yang dulu dia suka berpuasa Isnin Khamis. Dia tambah lagi, semakin lama semakin baik, puasa 3 hari sebulan, tambah lagi dengan ibadatnya, tambah lagi dengan zikirnya, tambah lagi dengan Al-Qurannya, tambah lagi dengan apa-apa saja perkara yang baik. Sedekahnya semakin baik, semakin baik, semakin baik. Dan moga-moga kita semua di sini Allah panjangkan usia kita, barakahkan usia kita dengan iman, ilmu dan amal. Ilmu dan amal. Okey, seterusnya dikata bahawa lagi meriwayatkan daripada Ahmad, Imam Ahmad, Al-Bazzar, Abu Ya'la, Al-Hakim, Al-Baihaqi, hadis dari Jabir bin Abdullah bahawa Rasulullah bersabda, janganlah kalian mengharapkan kematian kerana sesungguhnya tempat ni kejap hadis dia begini. Dia punya hadis ni disebut muttali'un syadid, kan? Muntali'un syadid. Ada ayat di sini adalah perkataan muttali', kan? Dikata kerana kematian itu adalah tempat pengawasan yang paling menakutkan. Muttali'un ni maknanya tempat yang tinggi ataupun tempat yang jauh. Kita mati ni, tempat kita jauh. Sebab tu ada soalan, apakah tempat yang paling jauh? Maka kita sebut mati. Sebab apa mati ni jauh? Sebab dia bukan hanya jauh dan tinggi, kan? Tetapi dia memang tak boleh kembali. Sebab jauhnya dia itu bukan sebabkan jauhnya tempatnya. Jauhnya itu sebab walaupun sejauh mana pun dalam dunia ni tempat yang kita pergi, masih ada lagi tempat ataupun masih ada lagi waktu dan juga cara untuk kita kembali. Ma ja'a fi haulil muttali'. La tabannawul maut, saya jumpa hadis dia dalam kitab ni, iaitu muka surat 76. Bab tentang ini, pengawasan tempat haulun muttali'. Hadis dia adalah muttali'un syadid. Tapi bahasa Arab dia lah. Dikata la tamannawul maut, sesungguhnya jangan mengharapkan kematian, dikata. Fa inna haulul muttali' syadidun. Haulul muttali' ni boleh makna dua. Tempat yang tinggi boleh, satu lagi tempat yang jauh, satu lagi boleh tempat yang dahsyat. Jadi senang cerita tempat yang tinggi lagi dahsyat. Ataupun tempat yang jauh dan dahsyat pula. Kenapa disebut jauh? Sebab dia tak boleh kembali. Bukan to. Karafi'ah to. Bukan ta. Yang bawah tu betul. Muttali'un syadid. Okey. Bawah. Yang bawah. Yang to. Muttali'un syadid. Muttali'un syadid. Okey. Jadi dia dikata sekitar dalam keadaan muttali'un syadid ni, tempat yang jauh yang kamu kena tahu bila kamu dah sampai situ, kamu tak boleh kembali. Benda yang kamu tak boleh kembali ni kena bersiap sungguh. Jangan tersilap.
Jangan menyesal sebab kamu tak boleh kembali. Ini Allah bagi Nabi beritahu, kena ingat mati ni takkan kembali. Maksudnya pergi tak kembali. Lagu Rabbani ya. Pergi tak kembali. Pergi tak kembali. Kan maksudnya macam satu lagu tu. Macam lagu dia, lagu satu saya masih kecil, satu lagu tu. Ayah pergi tanpa berita, ibu pergi tanpa kembali lagi. Dia jadi anak yatim kan. Anak yatim kan. Jadinya dia sedih bila mak dia pergi tanpa kembali iaitu mati. Jadi pergi, kalau bapak dia pergi tanpa berita, lari gitu je. Tapi mak dia pergi tanpa kembali lagi. Maksudnya dia tahu mak dia lagi jauh pergi. Sebab mak dia takkan kembali. Sebab apa dia? Muttali'un syadid. Pergi satu tempat yang jauh yang tak mungkin dia boleh kembali. Jadi kena ingat ibu-ibu, saya sendiri, bahawa waktu kita hidup dalam dunia ni ada tempat yang sangat jauh kita akan pergi nanti, yang akan ada bekal dalamnya, yang kita pergi tidak kembali. Tidak kembali. Okey, adalah rupanya dia punya penerangan bawah dia. Dia kata apa? Dia kata janganlah kalian mengharapkan kematian kerana sesungguhnya tempat pengawasan itu adalah lebih menakutkan. Sesungguhnya di antara kebahagiaan bagi seseorang yang panjang usianya sehingga Allah memberikan kepadanya kesempatan bertaubat. Nampak? Dia berikan dia panjang usia untuk dia dapat tengok kesilapan dia waktu dia muda. Okey, muttala'. Nampak ni? Ada kat sini. Muttala'. Masya Allah, ada rupanya. Muttala' tadi, ada muttali'un ataupun muttala' tadi maknanya tempat yang tinggi. Untuk melakukan pengawasan, maksudnya kalimah tersebut diawasi semua urusan akhirat setelah kematian. Yang diserupakan dengan tempat yang tinggi digunakan untuk melakukan pengawasan. Tempat yang tinggi untuk melakukan pengawasan pun muttala' juga namanya. Muttali'un ataupun muttala'un. Okey, jadinya Anas radhiyallahu an berkata, kalaulah Rasulullah tidak melarang kami mengharapkan kematian, pasti kami akan mengharapkannya. Jadi Anas bin Malik ni hidup dia susah, sedih. Lepas zaman sahabat Nabi ni, zaman peperangan, Aisyah bersama dengan Muawiyah berperang dengan berperang dengan Saidina Ali. Kan berperang lagi Muawiyah dengan Sayyidina Ali pula, dalam kali itu berperang pula dengan Khawarij, kan berpisah. Jadi kematian pula Sayyidina Osman bin Affan, dahsyat. Sayyidina Umar dibunuh. Jadi benda-benda macam inilah yang menyebabkan Anas bin Malik melihat semua pergolakan dalam umat Islam pada zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah Nabi tak melarang kami untuk mengharapkan kematian kerana hidup ni, tentulah kami akan mengharapkan kematian dalam hidup ni. Maksudnya zaman sahabat ni, Masya Allah, cukup derita lah berbanding dengan kita hari ni. Ya Allah, kita mengharapkan hidup. Sebab hidup kita seronok kan. Hidup kita seronok. Ada aircon, kan? Ada duit, ada berjalan sana sini di Malaysia ni. Dan mudah untuk beramal, beribadat. Semua adalah kerana jasanya para Nabi dan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, jadinya jangan mengharapkan mati. Okey. Jadinya hadis rawahul Bukhari Muslim. Muttafaqun alaihi, hadis rawahul Bukhari dan Muslim. Dia kata bahawa kami pernah mengunjung Khubab saat mana hendak membakar diri dengan 7 kali bakaran. Lalu ia berkata, seandainya Nabi tidak melarang kita berdoa untuk memohon kematian, nescaya aku akan melakukan. Jadinya dia nak bakar diri dia dengan 7 bakaran, lalu aku berkata, Khubab ni sedih. Kalaulah Nabi pun kata, kalaulah aku ni kalau Nabi benarkan aku ni mati, harapkan mati dah lama dah aku harapkan mati. Tapi dia tegurlah Khubab, jangan macam tu lah. Sedih macam mana pun, jangan sampai mati, jangan sampai bunuh diri, jangan sampai harap pun kematian. Al-Qasim, dia kata Al-Qasim pelayan Muawiyah meriwayatkan dari Sa'ad ibnu Abi Waqqas pernah berdoa mengharapkan kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarnya lalu bersabda, janganlah engkau mengharapkan kematian sebab seandainya engkau termasuk penghuni syurga, teruslah hidup adalah lebih baik bagi kamu. Kalau kamu adalah ahli syurga,
maka kamu akan beribadat makin lama makin baik. Sementara jika kau termasuk ahli neraka, lalu apa yang mendorongkan kamu ingin ke sana pula? Kalau kamu ahli syurga, tak apalah. Kalau kamu hidup, kamu ibadat, makin lama syurga kamu akan semakin baik. Tapi kalau kamu pula ahli neraka, kamu jahat, kenapa pula kamu nak mati? Nak cepat sangat masuk neraka? Gitulah, maksudnya gitulah. Kan? Dan seterusnya, Ibnu Abbas berkata bahawa Rasulullah bersabda tidak boleh disalahkan. Tidak dibolehkan salah seorang di antara kalian mengharap kematian sebab sesungguhnya dia tidak mengetahui pemberian apa yang telah ditentukan bagi dirinya. Kamu tak boleh harapkan kematian. Kamu tak tahu macam mana kamu nanti. Kan? Saya baca dulu habis. Ummu Fadl meriwayatkan bahawa Rasulullah pernah bersabda. Dia kata, pernah mendatangi ketika pakcik beliau Abbas sedang dalam keadaan mengeluh sakit dan mengharapkan kematian. Dia kata bahawa beliau lantas Abbas ni pakcik kan, pakcik Nabi pun. Beliau berkata kepadanya, pakcik janganlah mengharapkan kematian. Janganlah mengharapkan kematian. Kerana sekiranya pakcik memang orang yang baik, sementara kematian masih lama dan kebaikan pakcik masih makin bertambah, hal itu adalah lebih baik bagi pakcik. Sebaliknya sekiranya pakcik termasuk di kalangan orang-orang yang jahat, sementara masa kematian masih lama dan pakcik meninggalkan kejahatan tersebut, hal itu adalah lebih baik bagi pakcik. Oleh itu, janganlah pakcik mengharapkan kematian. Riwayat Imam Ahmad, Abu Ya'la, Imam Tabrani dan Al-Hakim. Ingat Ummul Fadl tu siapa? Makcik lah. Ummul Fadl tu adalah ibu kepada Fadl. Fadl tu adalah adik-beradik kepada Ibnu Abbas. Jadi sepupu Nabi. Sepupu Nabi. Sama semua tu. Jadi dia jumpa dan kemudian dia datang jumpa pakcik. Pakcik dia siapa? Ibnu Abbas lah. Sayyidina Abbas. Sayyidina Abbas ni dia mengeluh. Dia kata, baik aku mati. Jadinya mengeluh sakit dan mengharapkan mati. Maka Nabi pun tegur dia. Sebut, janganlah mengharapkan kematian. Kerana kalau kamu memang panjang umurnya, semakin baik. Kalau kamu dalam keadaan kalau panjang umur dalam keadaan jahat, dia juga boleh meninggalkan kejahatannya dan bertaubat kepada Allah. Jadi yang terakhir, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, tidak dibolehkan salah seorang di antara kalian mengharapkan kematian sebelum kematian menjemputnya, sebelum ajal sampai. Tidak juga berdoa, tak boleh juga. Kecuali jika dia telah benar-benar yakin amal perbuatannya. Atau kama qala rawahu Ahmad. Kalau dia nak berdoa, dia kena yakin sungguh dia boleh masuk syurga. Siapa di sini yang boleh yakin malam ni kalau dia berdoa, ya Allah malam ni matikan aku waktu aku tidur malam ni? Siapa kat sini yang yakin malam ni kalau dia bertemu dengan malaikat maut pada malam ini, dan dia boleh selamat ketika mana berada di dalam sakaratul maut, dan dia boleh selamat ketika bertemu dengan nanti waktu dikubur dengan malaikat Munkar Nakir, maka dia boleh mohon mati malam ni. Siapa kat sini? Boleh angkat tangan tak? Siapa ibu-ibu yang memang yakin malam ni kalau dia minta, ya Allah matikan aku malam ni, ya Allah, dia boleh rasa bahawa dia boleh bertemu dengan malaikatul maut dalam keadaan yang baik pada malam ni. Dan dia boleh bertemu dengan Munkar Nakir yang digambarkan dalam hadis Hasan, yang tingginya setinggi langit. Dan kemudian dia punya warnanya kebiru-biruan dan taringnya bergeser ke bumi. Siapa yang boleh bersedia bertemu dengan malaikat-malaikat ini, dan kita yakin bahawa kita boleh selamat dari fitnah kubur, dengan soalan-soalan kubur yang mengerikan dan azab kubur itu, maka kita boleh minta supaya mati. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma khtim lana bil iman. Matikan kami ya Allah dalam keadaan kami beriman. Matikan kami ya Allah dalam keadaan kami beragama Islam ya Allah. Allahumma khtim lana bi kalimatin la ilaha illallah. Matikan kami ya Allah dalam keadaan saat hari ini kami mati ya Allah, saat sakaratul maut, sejahat mana pun kami. Matikan kami ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Okey. Saya ada sebut satu perkara. Iaitu kalau kita satu, iaitu tadi saya tertengok bila ajal sampai. Berita tadi iaitu berita Astro Awani yang saya baru baca, iaitu Kepala Batas ni Pulau Pinang kan. Pulau Pinang.
Hari dia kejadian ni berlaku pada 7.40 malam. 7.40 malam di Butterworth. Di Butterworth, iaitu terminal bas Penang Central. Saya biasa kat sini ni. Dulu saya masa belajar kat Penang, saya lama setahun lebih juga belajar kat Penang. Jadi belajar kat Penang dulu, saya biasa dekat Butterworth ni. Dia ada di Penang Central Butterworth pada jam 7.40 Jumaat. Hari ni hari apa? Sabtu. Semalam lah. Malam tadi. Iaitu seorang remaja. Bernama di sini sebut bernama Muhammad Nur Asmawi yang berumur 18 tahun. Ada almarhum lah. Maut. Waktu tu bas tu belum jalan lagi. Di dalam bas, dia cas handphone dia dekat tempat cas handphone tu dan dia kena renjatan. Situ juga dia mati. Ni berita besar juga. Kan? Dia mati, siapa yang akan fikir bahawa dia umur 18 tahun, dia cuma cas handphone. Siapa yang pernah cas handphone dekat bas? Rasanya driver bas tu selalu cas handphone dekat bas. Kan? Dia cas handphone dekat bas dan dia, Nur Asmawi ni, 18 tahun, telah pun maut situ juga. Di situ juga dalam keadaan dia berumur hanyalah 18 tahun. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni sebenarnya benda ni isteri saya tadi balik. Dia cerita benda ni. Jadi sebenarnya benda ni asbab kematian ada. Tapi saya hadir rumah kan pernah cas handphone dalam pas muncul hidup lagi. Sebab apa? Ajal belum sampai. Okey, semua saya sebut tadi tu dikatakan dia pun ni. Okey, siasat tak ada masalah. Cuma apa yang Nabi larang? Bila ada kematian. Nabi larang berkata, dan janganlah sekali-kali kamu kata kalau. Kerana kalau itu adalah daripada syaitan. Jadi kalau ada takdir yang kita rasa tak berapa kita minat, yang bersangkaan dengan kita ni, tak kena dengan kita, maka cukuplah kita berkata alhamdulillah ala kulli hal, ataupun qaddarallah bima syaa fa'ala. Ini telah ditakdirkan Allah dan apa yang telah aku lakukan. Jadinya takdirnya kan, bila takdir yang kita menyebelahi kita dilarang kata kalaulah dia tak naik bas waktu tu, dia takkan mati. Jadi ini perkataan yang tak boleh kita katakan kalau dia dah sampai ajalnya. Sebab dia dah ajal dah. Sebab itu saya pernah sebut banyak kali dalam ayat Quran, dalam surah Ali Imran kan. Surah Ali Imran, ayat yang kalau kita rajin baca, kita boleh baca surah Ali Imran, ayat 152, 155. Saya pernah terangkan benda ni. Dalam ni, cuma saya nak ulang sedikit. Iaitu 155, 152 hingga 155 surah Ali Imran. Iaitu ketika mana malamnya kejadian, Allah ceritakan balik, kamu wahai Muhammad, kamu tahu tak pada malam kejadiannya perang Uhud, ramai di antara mereka yang tak boleh tidur pada malam tu. Sebab Allah bagi tahu ada dua golongan daripada kalangan umatmu, wahai Rasulullah. Pada malam itu yang berperang itu ada 1,000 orang kan. Tolak 300, yang munafik tinggal 700. Nak lawan 3,000 orang. Pada hari esok di peperangan Uhud. Pada malam tu mereka takut kalau besok, dia kata. Agak-agaknya, dia cuma cakap apa? Dalam hati mereka berkata apa? Dia kata, yaqulun, katakanlah kepada mereka ni yazunnuna billahi ghairil haq zannal jahiliyah. Mereka, wahai Muhammad, di antara mereka ada yang masih lagi dia punya sangkaan dia sebagai sangkaan masa jahiliyah dulu. Mereka berkata, dia kata, sekiranya mereka takut, kalaulah kami tidak berperang pada hari esok, tentulah hari esok kami masih hidup. Ayat dia. Maka Allah pun bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, yaqulun, mereka berkata, mereka akan mati, katakanlah kepada mereka, lau kuntum fi buyutikum la barazal ladina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim. Katakanlah kepada mereka, sekiranya mereka berada di rumah pun pada malam ini, tak perang pun, macam kita lah berada di rumah malam ni, maka kutiba alaihimul qatlu, kalau datangnya ajal, kamu akan tetap mati walaupun di tempat tidur
Tempat tidur. Sebab ajal sampai tarikh ni memang dah ada dah. Besok kamu malam ni kamu tidur kat rumah ke, ataupun kamu tengah perang ke, kamu pasti mati. Kamu pasti mati pada tarikh yang sama. Yang ini ni, sebab itu dalam kalau bukan dalam tafsir mengatakan bahawa maksud ayat itu adalah seandainya kami diberikan kebebasan memilih. Pada malam itulah terdetik pada orang-orang perang Uhud ni, dia tak boleh tidur malam tu. Sebahagian mereka tak boleh tidur. Sebahagian mereka boleh tidur. Maka dikata seandainya kami boleh diberikan kebebasan memilih, maka kami tidak akan keluar dari kota Madinah. Kami tak akan perang. Kami nak duduk kat rumah, nak pergi tengok cerita Syarif Karama je. Kalau boleh lah. Kami nak tengok cerita sinetron. Kami nak duduk dengan anak-anak. Kami tak nak pergi perang. Kami tak nak pergi perang. Kalau kami boleh pilih. Dan kami pun tak akan mengalami kekalahan. Kami ada 700 orang. Besok tentera akan datang 3,000 orang. Oh, Masya Allah. Takut tak? Tetapi kami keluar kerana terpaksa, dia kata. Maka Allah pun sebut, kalaulah lau kuntum fi buyutikum, kalau malam ni kamu mati, kalau malam ni kamu duduk di rumah sekalipun, tak ikut perang, kalau besok ajalnya sampai, kamu pasti mati. Sebab ajal itu dia bukan mati biasa. Ajal tu memang tetap tarikhnya. Dan dikata, barang siapa yang ditakdirkan terbunuh, maka ajalnya akan menggiringnya keluar di sebuah tempat yang telah ditetapkan sebagai tempat di mana ia akan dibunuh. Ia akan boleh diselamatkan oleh keberadaannya di rumah. Tak boleh. Tak boleh diselamatkan. Walaupun keberadaannya di rumah ataupun tidak ikut perang. Kalau dia mati besok, dia duduk di rumah ke, dia lari di mana tempat pun dia duduk, dia pasti akan mati. Dia pasti akan mati. Sebab tarikh mati tepat. Sebab itu kalau ada macam budak ni mati, kita boleh sue lah. Kita boleh sue syarikat kenapa dia menyebabkan kenerjatan elektrik. Tapi satu-satunya yang jangan kita cakap adalah, kalaulah budak tu aku hantar naik bas, aku nak hantar dia naik kereta pergi KL. Tapi kenapalah hari ni dia nak naik bas. Contohlah kan. Perkataan itu yang Nabi larang. Ingat jangan sebut kalaulah aku hantar dia. Tak. Kalau katakan dia tak pergi KL pun dia duduk rumah, sebab tarikh kematian dia memang dah tertulis. Dia mati tarikh itu. Kalaupun dia tak kena renjatan elektrik, dia mati kena sakit kanser. Tak mati kanser, dia aksiden pula. Jadi macam mana pun anak itu, ingat, macam mana pun Muhammad Nur Ashmawi yang meninggal tarikh 7.40 tadi tu, malam tadi, dia itu pasti akan mati tarikh itu. Semua orang tahu. Ajal dia memang itu. Tarikh dia itu. Cuma mati dia, kalau tak mati macam ni, dia akan mati macam ni. Jadi mak sebagai waris, kita tahu satu keyakinan, bahawa anak kita telah diambil oleh Allah. Macam mana pun cara dia, tarikh tu akan diambil. Di ajal dia. Tapi kena renjatan elektrik itu sebagai asbab. Asbab itu kita boleh dakwa lah kat mahkamah. Tak ada masalah. Tapi jangan menyesali dan jangan sebab. Sebab tu jangan. Kita kena percaya, redha dengan takdir. Tapi kesalahan dari segi mungkin bas tu kita boleh sue dan saman tu lain. Tapi redha. Jangan cakap kalaulah ayah ni lah abang tak hantar dia. Kalau abang hantar dia, tak mati dia. Ini tak boleh. Boleh faham tak ibu-ibu semua? Jadi insyaAllah, semoga kita hari ni. Fahamlah Cik Hak kata dulu, kalau aku tak ikut lupa pun, rumah aku dah sipel banjir 2014 dulu. Kita tinggal rumah balik. Ada kita kata kalu. Ya Kan? ada dia. Kalau tu yang tak boleh. Kalau kita sedih tu biasa kita akan sedih. Sebab ada orang yang bercakap kalaulah dia tak cas handphone waktu tu. Tak adanya pun. Kalau dia tak cas, dia mati sebab lain. Sebab itulah, ingat sebab bila kita belajar tentang perkataan takdir ini, kita sedih tetapi kita tak pernah marah dan tak pernah sebab. Sebab ni apa? Sebabnya kenapalah aku suruh anak aku pergi? Kenapalah aku suruh anak aku pergi kedai malam ni? Kalau malam tu aku yang pergi, tentulah anak aku tak mati. Tak ada. Kalau anak kita tak pergi naik kereta, pergi naik motor, anak kita akan mati cara yang lain. Dan pasti dia akan mati. Jangan sebab suami kita mati sebab aksiden, pergi kerja.
Malam tu kalau lah aku hantar dia tak mati. Dia naik motor tu kalau lah suami aku tak naik motor, dia tak mati. Tak. Adik-beradik atuk-atuk saya semua tak pernah naik motor, naik kereta. Pakcik-pakcik tak pernah mati pula dia naik motor. Walaupun dia naik motor hari-hari, tak, dia mati pasal benda lain, sakit lain. Sakit kaki, sakit jantung. Jadi tak ada kena-mengena buat benda tu. Cuma asbab kematiannya pasti ada. Jadi insyaAllah, macam mana pun kita kena percaya dengan ajal. Selagi mana ajal belum sampai, selagi itulah jangan kita mengharap kepada mati. Wallahu a'lam. Dan sekiranya kalau telah mati pun, janganlah kita menyalahkan takdir, kerana takdir telah pun ditetapkan. Yang kita boleh minta kepada Allah hanyalah kematian yang bagaimana untuk kita mati. Jadi insya-Allah ada soalan-soalan mungkin yang kita boleh bincangkan. Sebelum kita akan datang, kita masuk tajuk yang keutamaan umur panjang dalam ketaatan kepada Allah. Okey, boleh? Ada soalan tadi? Apa? Ustaz. Kak Zara. Gini Ustaz, kalau kita berdoa dalam sujud, kita doa, ya muqallibal qulub, sabbih qalbi ala dinik, wazat membolak-balikkan hatiku, teguhkan hatiku pada agamamu. Yang kedua kita doa, ya Allah, semoga perakhiranku dalam husnul khatimah, dalam kalimah la ilaha illallah. Minta Ustaz. Masih sujud. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kalau kita buka dalam kitab Al-Imam Al-Qurtubi, dia akan sebut satu benda. Iaitu selepas bab ini, dia akan bincangkan satu bab lagi, iaitu boleh. Dia satu bab yang selepas bab ini, dia akan ada bab yang seterusnya adalah bab jawazu tamanniyal maut. Bab harusnya memohon kematian dan berdoa kepada kematian kerana agama. Kerana agama. Jadinya kita boleh minta sebagaimana Nabi Yusuf minta supaya watawaffani, kan? Minta supaya matikan aku ya Allah wa alhiqni, kan? Matikan aku bersama dengan orang-orang yang soleh. Jadinya kat sini Nabi Daud adalah orang yang pertama memohon kematian. Jadi dibenarkan mohon mati sebab mati dalam keadaan yang baik. Sebab boleh buka dalam kitab ni, Siti Maryam juga pernah memohon kematian kerana sedih, difitnah. Supaya dia mati dalam keadaan Allah tarik nyawa dia dalam keadaan yang baik. Pergi bertemu dengan Allah dan bertemu dengan orang yang beriman. Jadinya, boleh tak mati? Boleh tak minta mati? Boleh. Dalam minta mati yang tadi tu tak boleh tu sebab minta mati benda pasal mudarat dunia. Fitnah dunia. Tapi kalau kena mengena dengan agama, supaya minta mati, ya Allah matikan aku dalam keadaan aku begini. Matikan aku dalam keadaan aku sedang beribadat, ya Allah. Matikan aku dalam keadaan husnul khatimah. Dalam solat yang tak bolehnya cuma kita minta supaya kita, yang Nabi kata dalam sujud yang tak bolehnya kita baca Quran. Ingat yang tak bolehnya kita minta kepada Allah, yang tak bolehnya kita dalam sujud, yang kita tak bolehnya minta ataupun kita boleh buat adalah baca Quran. Baca Quran, minta pada Allah itu memang apa-apa doa pun, tapi dalam bahasa Arab lah. Bahasa Arab. Jadi boleh. Macam tadi Kak Zahra kata doa minta husnul khatimah. Boleh. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik wa ta'atik. Boleh. Minta apa-apa pun boleh. Kecuali yang tak bolehnya baca Quran. Sebab apa tak boleh baca Quran? Pernah disebut para ulama. Sebab kalau doa, memang kita kena sujud, iaitu kita kena rendahkan diri kita, kepala kita ni sampai hina, cecah kepala. Cecah, dia punya dahi ni cecah bumi. Sebab apa hinanya kita ni? Kak Adi Irma ni sujud kepada Allah, kepalanya ni rendah daripada punggung. Maksudnya kepala kita ni lebih hina daripada punggung kita. Waktu tu kita kena mohon kepada Allah, waktu kita hina ni. Tapi kenapa tak boleh baca Quran? Para ulama kata kerana Quran tu mulia. Kerana waktu kita kalau nak baca Quran, tak boleh waktu kita baca tu punggung atas. Kerana Quran tu mulia. Jadi kita kena baca kepala kita ke atas. Kepala kita dekat atas. Maksudnya kita kalau baca Quran, kepala gini. Duduk ke atas, gini, punggung kat bawah. Sebab Quran tu adalah kalamullah. Quran adalah kalamullah. Jadi kita kena muliakan Al-Quran dengan meletakkan kepala kita di atas. Sebab itu dilarang untuk kita baca Quran ketika mana rokok dan sujud. Rokok bila? Rokok ni kerana punggung dengan kepala sama. Jadi tak boleh. Jadi kita pastikan bahawa kita baca Quran, kepala mesti atas.
Sebab itu tak boleh baca Quran ketika sujud, kerana waktu tu kita baca Quran, lidah kita baca bontot ke atas, punggung atas. Jadi oleh Allah Kak Zahra boleh minta apa-apa doa, melainkan jangan membaca Al-Quran ketika sujud dan rakaat. Jadi wallahu a'lam bissawab. Moga kita semua doakan saya juga Kak Zahra dan semua jemaah supaya saya juga mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah. Amin. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Okey. Kalau tidak ada apa-apa, insya-Allah dalam soalan pun tak ada apa-apa, jadi insya-Allah kita akan baca surah Al-Mulk, kan? Okay, Admin, kita baca surah Al-Mulk, insya-Allah. Okey. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات
رفات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله رب العالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام Allahumma arhamna bil Quran, rahmati kami dengan Al-Quran dan Al-Mulk yang kami baca pada malam ini, ya Allah. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan wa shifaan. Jadikan Al-Quran yang kami baca sebagai imam ikutan kami, sebagai cahaya menerangi kami, sebagai petunjuk hidayah kami, sebagai rahmat kasih sayang kepada kami, sebagai syifa dan penawar-penawar bagi penyakit-penyakit kami, ya Allah. Allahumma dhakkirna minhu ma nussina. Ya Allah, di saat mana kami selalu dilalaikan, ya Allah, Engkau selalu ingatkan kami, ya Allah, untuk kami dapat selalu mendampingi membaca Al-Quran. Wa'alimna minhu ma jahilna. Di saat mana kami jahil, ajarkanlah. Di saat mana kami tidak faham, fahamkanlah. Di saat mana kami tidak pandai-pandaikanlah kami membaca Al-Quran. Warzuqna, dan berikan kepada kami kesempatan dan rezeki tilawat suratul Mulk, untuk kami dapat membaca surah Al-Mulk ini, ya Allah, fi kulli lailah, pada setiap malam, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan, ya Allah, tilawat suratul Kahfi, untuk kami dapat selalu membaca suratul Kahfi fi kulli yaumil jumu'ah, pada setiap hari Jumaat, ya Allah. Warzuqna, dan berikan kepada kami rezeki dan kesempatan, ya Allah, tilawatil Quran, untuk kami dapat selalu membaca Al-Quran ana al-laili wa atrafan nahar, di sepanjang malam dan siang. Waj'alhu lana hujjatan, dan jadikanlah Al-Quran yang kami baca sebagai hujah kepada kami, ya Rabbal Alamin. Wahai Tuhan semesta alam, Allahumma khtim lana bil iman, matikan kami di saat akhir hidup kami dalam keadaan beriman, ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, matikan kami di saat akhir hidup kami dalam keadaan kami istiqamah, dalam keadaan berpegang teguh dengan ajaran Islam, ya Allah. Allahumma khtim lana bi kalimatin la ilaha illallah,
Matikan kami di saat akhir hidup kami ya Allah dalam kalimah la ilaha illallah. Wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Dan dengan sekali-kali Engkau matikan kami ya Allah dalam keadaan su'il khatimah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanakallah. InsyaAllah saya serahkan pada admin insyaAllah. Alhamdulillah, minna wa minkum taqabbal karim. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Kepada Allah, kuliah Isyak kita berjalan lancar dengan kitab berziarah ke alam barzah dan surah Al-Mulk. Moga dengan malam ini kita larangan memohon kematian. InsyaAllah, moga ilmu kita malam ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Moga ianya menjadi ibadah dan kita mohon dipanjangkan usia agar kita dapat bertaubat dan beribadah kepada Allah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua jemaah yang istiqamah menuntut ilmu di Gemandang Iman. Moga kita semua dan redha dan rahmat Allah. Dan saya mohon izin Ustaz untuk saya buat sedikit hebahan kuliah pagi besok Ustaz. Pada pukul jam 7 pagi besok insya-Allah kita akan bersama Al-Fadil Imam Muda Muhammad Haris Daniel bin Muhammad dengan bacaan surah Yasin, tahlil, doa, selawat dan qasidah. Dengan itu, saya mewakili Gemandang Iman, mohon maaf ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekali baik itu daripada Allah dan kurang baik itu adalah daripada kekurangan diri kami sendiri. Dan bagi menutup majlis, mohon Ustaz baca kata surah Kafarah dan surah Al-As. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته